عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penabil Ustaz Mahdi Syarudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kuliah tafsir pada waktu ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberi fahaman kepada kita, memberi kepada kita kekuatan untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan yang terdapat di sebalik ayat-ayat yang hebat dalam kuliah tafsir kita ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada waktu ini kita menyambung kembali kuliah tafsir melalui surah yang baru yang namanya surah Taha. Surah Taha ini dibangunkan di atas 135 ayat, diturunkan sesudah diturunkan surah Maryam. Jadi ia termasuk di kalangan surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Penamaan ini bukanlah merujuk kepada tempat, tapi merujuk kepada waktu sebenarnya, seperti yang pernah kita bincangkan dahulu. Dan perkara ini adalah masyhur dibincangkan para ulama dalam ulumul Quran. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, surah ini dinamakan dengan surah Taha, mengambil sebenarnya perkataan yang pertama, perkataan dalam ayat yang pertama surah ini. Sebagaimana yang lazim terdapat pada surah-surah yang lain memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya, iaitu huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah SWT kepada orang yang membacanya bahawa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang penting untuk diketahui oleh pembaca. Maka demikian pula dengan ayat yang sedang kita baca, surah yang akan kita baca, namanya surah Taha ini. Allah menerangkan, kita akan lihat nanti, bahawa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia, wahyu daripada Allah SWT, pencipta sekalian alam. Kemudian Allah akan menerangkan kisah beberapa orang Nabi, akibat-akibat yang telah dialami oleh mereka kerana kedegilan, keingkaran mereka terhadap perintah Rasul-Rasul tersebut. Sama ada hukuman tersebut berlaku di dunia ataupun disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditimpakan kepada mereka di akhirat kelak. Selain itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, surah ini juga mengandungi asas-asas perbincangan yang lain, contohnya keimanan kepada Allah SWT, iaitu Al-Quran yang menjadi peringatan bagi setiap manusia, terutama bagi orang yang bertakwa. Dan Nabi Musa AS telah menerima wahyu daripada Allah SWT tanpa perantaraan Jibril. Allah menguasai Arash, Allah mengetahui satu yang samar, satu yang tersembunyi, dan keadaan mereka yang berdosa dihimpunkan di akhirat kelak. Dan kemudian syafaat tidak akan memberi manfaat kepada manusia kecuali sesiapa yang diizinkan oleh Allah SWT. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, selain itu hukum hakam yang terdapat dalam surah Taha, penekanan tentang tuntutan mengerjakan salat dan keutamaan waktu-waktunya, kewajipan menyuruh keluarga agar melakukan salat. Sedang pendengar hati Allah sekalian, lagi kisah yang dikemukakan dalam surah Taha ini, kisah Nabi Musa dan Nabi Harun AS menghadapi Fir'aun laknatullah alaih, dan kisah mereka memimpin Bani Israel. Selain itu kita akan lihat pengulangan kisah Nabi Adam dan juga Iblis laknatullahi alaih. Selain itu, tuan-tuan yang berhati dan dikasihi Allah sekalian, dalam surah ini kita akan lihat perintah Allah SWT kepada Muhammad SAW supaya baginda meminta ditambahkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, walaupun baginda sudah dilantik menjadi Rasul. Kita juga akan melihat Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum sebelum diutuskan Rasul kepada mereka. Dan ingatan kepada kita semua, jangan dipengaruhi oleh kesenangan kehidupan dunia. Maka demikianlah tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, sedikit sebanyak perkara yang akan kita lihat, konten yang terkandung dalam surah Taha.
Surah Taha yang meruki, surah yang kedua dan susunan mushaf ini, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, mengandungi banyak perkara untuk kita fikirkan. Dan surah ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Ad-Darqutni telah menyebabkan dengan izin Allah SWT semuanya berlaku hidayah itu daripada Allah SWT. Surah inilah yang menjadi sebab kemasukan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Kalau kita lihat tuan-tuan rahmati dikasihi Allah sekalian, riwayat Darqutni dan sunannya, Anas bin Malik merupakan perawi dalam jalur hadis tersebut. Beliau menceritakan keislaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu keluar daripada rumah sambil menyandang pedangnya. Di tengah jalan ada orang berjumpa dengan beliau, berkata, kamu nak bunuh Muhammad ke? Suami adikmu dan adik perempuanmu sendiri telah keluar daripada agama nenek moyangmu. Mendengar kata-kata itu, terkejutlah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Pada waktu itu belum Islam, dia terus datang ke rumah adik iparnya itu. Tuan-tuan yang hati ini kasih sekalian, dalam rumah tersebut dia mendapati ada seorang lagi yang kemudiannya menjadi seorang di kalangan sahabat Nabi yang berhijrah, muhajirin. Satu gelaran yang cukup istimewa, iaitu Khabbab. Mereka sedang bersama-sama membaca surah Taha. Lalu berkatalah Umar, berikan kepadaku kitab yang kamu sedang baca itu, aku nak membaca ni. Sayyidina Umar ni seorang yang pandai, seorang yang bijak, terlatih, berpendidikan, dia mampu membaca. Berikan kepadaku kitab tersebut. Tuan-tuan perempuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, berkatalah adik Sayyidina Umar bin Fatimah ini, Fatimah binti Khattab, tak boleh, engkau seorang pengotor, engkau orang yang kotor, najis. Kitab ini hanya boleh disentuh oleh orang yang suci saja. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kemudian Sayyidina Umar pun pergi ambil wuduk dan mulalah membaca Al-Quran ini yang bermula dengan surah Taha. Inilah riwayat dikemukakan oleh Darqutni. Cuma adalah riwayat daripada para sejarawan seperti Ibn Ishaq yang menulis untuk lebih panjang lagi. Beliau menjelaskan mengatakan Sayyidina Umar keluar dari rumahnya dengan pedang terhunus dan mencari Rasulullah nak membunuhnya. Tengah jalan dia bertemu dengan Naim bin Abdillah. Lalu Naim bertanya, ke mana engkau nak pergi wahai Umar? Umar menjawab, sedang mencari Muhammad, seorang yang telah belot daripada agama nenek moyangnya. Dialah yang telah memecah belahkan Quraisy. Dialah yang telah memaki Hamun dan mencaci, memaki berhala-berhala kita, menghina agama kita, memaki Tuhan-Tuhan kita. Saya akan mencarinya untuk dibunuh. Naim menjawab, sebenarnya dirimu telah tipu oleh dirimu sendiri wahai Umar. Apakah engkau mengira bahawa keturunan Abdul Manaf akan membiarkan kau berjalan di atas muka bumi selepas engkau bunuh Muhammad? Apakah engkau tidak tahu bahawa keluargamu sendiri telah pun mengikut mereka? Umar berkata, keluarga aku yang mana? Ini riwayat Ibn Ishaq, tuan-tuan. Periwayatan daripada ulama hadis dan ulama sirah, ada perbezaan, tuan-tuan kena faham perkara ini. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam periwayatan ahli sirah Ibn Ishaq ini, dia menjadi terkejut bila dia beritahu adiknya sendiri iaitu Fatimah dan adik iparnya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam, mengikut Muhammad. Pergilah uruskan yang berdua dulu wahai Umar, jangan sibuk nak menguruskan keturunan Abi Manaf iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan itu, kembali Sayyidina Umar ke rumah suami adiknya dan adiknya sendiri, sampai ke sana dia dapati ada orang lain, itu Khabbab bin Al-Arat. Di tangannya ada sehelai kertas bercatat padanya surah Taha, sedang dibacakannya oleh suami isteri tersebut. Setelah selesai mereka mendengar, Umar melihat Khabbab pergi bersembunyi di sebuah bilik dalam rumah tersebut. Diambilnya kertas catatan itu oleh Fatimah dan disimpitkannya di bawah pahanya. Takut pada Sayyidina Umar, tuan-tuan. Padahal tadi ketika Umar masuk, dia dengari suara Khabbab sedang bacakan ayat itu kepada mereka semua takut pada Umar, tuan-tuan. Kehebatannya dari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketegasannya, kebengisannya. Sayyidina Umar masa masuk, tanya, apa yang kau baca tadi tu? Polis itu menjawab, tak ada apa-apa. Umar berkata, mesti ada sesuatu. Demi Allah, aku telah mendapat berita bahawa kamu kedua-dua telah mengikuti Muhammad dalam agamanya. Dan terus dipukulnya suami adiknya bernama Sa'id bin Zaid itu. Melihat suami dipukul sampai rebah, Fatimah bin Khattab binti Khattab terus berdiri menahan tangan Umar daripada meneruskan pukulan. Adiknya itu pun menjadi mangsa sekaligus dilempangnya seperti syukur jatuh. Melihat sikapnya seperti itu, kedua-duanya berkata, memang kami telah masuk Islam, kami telah beriman pada Allah Rasulnya. Kau boleh buat apa saja yang kamu mahu terhadap kami, wahai Umar. Melihat darah mengalir pada wajah saudara perempuannya, timbullah kesal pada Sayyidina Umar atas perbuatannya itu. Dia pegangnya muka adik itu, lalu dia pun
berkata kepada perempuan, pada adik perempuan itu, berilah kepada aku apa yang kau baca tadi itu. Saya ingin mengetahui apa yang dibaca dan diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar seorang yang pandai baca seperti yang kita nyatakan tuan-tuan. Sebelum Islam lagi dia terpelajar. Setelah itu adiknya menjawab, kami takut engkau akan melakukan satu kejahatan kepada kertas ini. Sayyidina Umar menjawab, jangan kau takut. Lalu dia bersumpah, demi dewa-dewa berhala yang diyakini pada waktu itu dia akan kembalikan kertas itu suruh bacanya. Masa itu ada Quran yang sempurna tuan-tuan pada zaman Makki. Dengar jawapan daripada Sayyidina Umar ni, timbullah harapan dalam hati wanita ini, adiknya sendiri, Fatimah. Mudah-mudahan itu menjadi sebab untuk dia masuk Islam. Tuan-tuan, ambillah peluang untuk menghadiahkan kepada orang-orang bukan Islam. Sebagai contohnya, Quran yang telah pun diterjemahkan, Quran yang telah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin ada, dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris ada. Tak perlu ada tulisan Arabnya, memadai tulisan terjemahannya pun dah cukup. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk mereka masuk Islam. Jadi Sayyidina Umar pun bila dia nak baca, adiknya mengatakan, tapi bagaimana kami boleh bagi padamu wahai Umar, kamu masih najis, kamu musyrik. Catatan ni tak boleh disentuh kecuali oleh orang yang bersih. Mendengar ucapan adik itu, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, segeralah Sayyidina Umar pergi mandi. Selepas dia mandi, barulah catatan itu diserahkan oleh adiknya. Lembaran tersebut dia membaca, bermula dengan surah yang akan kita terokan ni tuan-tuan, Taha. Selepas dibaca beberapa ayat, tampillah, terloncatlah ucapan dari mulutnya tanpa disedari. Alangkah baiknya perkataan ini, alangkah mulianya. Tuan-tuan, Khabab yang telah bersembunyi di salah satu sudut rumah tersebut mendengar ucapan demikian, dia pun keluar dari tempat persembunyiannya lalu berkata, wahai Umar, demi Allah, besarlah harapanku bahawa Allah telah menjadikan kau istimewa dengan kemasukanmu ke dalam Islam. Sungguh, kemarin saya sendiri mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, ya Allah, kukuhkanlah Islam ini dengan salah seorang daripada Umar, sama ada Abil Hakam, iaitu Abu Jahal, ataupun Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ya Allah, nampaknya Allah telah milihmu wahai Umar. Tuan-tuan, berkatalah Umar menyambut perkataan Khabab itu, tunjukkanlah kepadaku wahai Khabab di manakah Muhammad, supaya saya dapat mendatanginya, menyatakan saya nak masuk Islam. Tuan-tuan yang mulia sekalian, sampailah Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi, lalu mengucapkan dua kalimah syahadah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang panjang disebut oleh Ibn Ishaq. Yang pentingnya kita perhatikan dalam cerita ni bagaimana besar pengaruh ayat yang telah turun dalam bahasa yang difahami, sehingga dapat membuka pintu hati. Jadi riwayat Sayyidina Umar Khattab menurut Islam ini kerana membaca surah Taha, sampailah dia berkata, alangkah bagusnya perkataan ni, alangkah mulianya. Nanti kita akan lihat tuan-tuan yang berhati dan dikasih sekalian, kekhidmatan yang disebut, digubah dan gubah bahasanya yang cukup hebat dalam ayat-ayat surah Taha yang telah membuka hati manusia yang cukup hebat ini, sehingga Nabi telah menyatakan dalam sabda baginda Rasulullah, kalau ada seorang Nabi selepasku, maka Umarlah orangnya. Dan Nabi sangat gembira dengan keislaman Umar, dan keislaman yang menjadi ancaman bagi kaum yang keras kepala sebelum itu, termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal ni Nabi mengharapkan keislamannya sama ada dia atau Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nampaknya orang kuat yang dimaksudkan Nabi SAW itu, hidayah Allah sampai kepada beliau untuk dia masuk Islam. Tuan-tuan, lihat, Quran telah peranan untuk mereka. Bagaimana Quran nak peranan terhadap kita kalau kita tidak mengamal, tidak membacanya. Dan itu dalam satu hadis yang diriwayatkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bahawa Nabi SAW telah pun bersabda, kalau seseorang itu diberikan Al-Quran Karim, tiba-tiba dia melihat ada seorang, thumma ra'a anna ahadan kad utiya ma huwa afdal minhu faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Man qara'a Qur'anan, siapa yang baca Quran kemudian didapati, thumma ra'a anna ahadan kad utiya khairan minhu, kad utiya ma huwa afdal minhu faqad istasghara ma 'azzamahu Allah. Kalau seorang mempunyai ilmu pengetahuan tentang Quran, hadis, seorang yang alim dalam agama, tiba-tiba dia melihat seorang diberikan dunia, dinilai dunia itu lebih hebat daripada apa yang ada di sisinya, sebenarnya dia telah pun memperkecilkan satu yang besar di sisi Allah SWT. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan terbuka surah Taha ini. Pentingnya untuk mengubat masalah yang berlaku dalam masyarakat dan di kita terutamanya,
agar kita menjadi seorang ibu yang baik, bapa yang baik, pemimpin yang baik. Quranlah ubatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang pertama dan seterusnya dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.